Okey dah. Bagus. Lama juga ni rekod ya. Okey. Sekali lagi. Okey. Ini tujuan pertemuan kita hari ini. Okey, saya dah perkenalkan tadi kan. Okey, ini adalah barisan-barisan admin yang bersifat floating. Floating tu bermakna dia tidak kekal lah. Kita boleh ubah-ubah, tetapi mereka ni perlu dihubungi dahulu untuk mendapat pandangan-pandangan. Sebenarnya kita orang dah bertemu ya semalam untuk berbincang supaya kita boleh dapat sesuatu yang lebih sistematik pada hari ini. Okey ya. Untuk tujuan kita hari ini adalah berkongsi impactful experiences. Okey. Bermakna apakah pengalaman yang paling terkesan yang kita jangkakan. Pertamanya dia ada impact kepada diri kita. Kalau pada diri kita impact pun tak gunalah kan. Aku tak kisah pun. Yang ada impact kepada diri kita, contohnya, oh my god, kenapa buku yang begitu mudah digunakan di UK tetapi anak dia boleh explain much better than what they have in Malaysia. Kan? Contohlah kan. Jadi kita nak, dan itu yang satu yang impactful. Okey, ataupun sesuatu yang kita jangka tidak tercapai kan, tak accomplishment dekat Malaysia, tak tercapai kan di Malaysia, tapi kita jangka boleh tercapai dengan kita punya pengalaman yang nak dikongsi itu. Okey, untuk contribute kepada Malaysian Elementary Education. Semua sekali tak semesti KPM ya. Semua sekali kita nak gather sebab mereka tu anak Malaysia. Sekolah swasta ke, sekolah agama ke, sekolah KPM ke, itu tak timbul isu. Tapi yang paling penting kita nak mereka itu adalah anak Malaysia. Okey, itu yang penting. Anak Malaysia ya. Okey, faham ya? Impactful experience, the most impactful experience yang kita lalui, kita jangka akan memberikan impact juga kepada orang lain. Itu yang paling penting sebab kita tak nak satu kisah yang panjang tapi sebenarnya kisah itu memang ada pun di sini. Contohnya membaca buku cerita. Okey. Membaca buku cerita ni kita tak pernah tahu, tak pernah ada kat Malaysia. Kan? Saya melaluinya melalui anak saya. Kan? Tapi ada satu benda yang saya dapat yang tak ada di Malaysia. Dia punya impact tu sampai dia masuk university. Okey, sebagai contoh kan, anak saya bila kita nak beli buku dekat kedai buku, kita tanya, nak beli buku apa ni? Ayah nak pergi kedai apa kat sini ya, kedai buku? Okey. Popular. Dia pernah dia kata, ayah belilah apa-apa asalkan tebal. Ayah belilah apa-apa buku remaja yang ayah tak pernah beli untuk saya, ayah belilah asalkan tebal. Dia punya permintaan tu asalkan tebal. Saya dengar pun garuk kepala. Kan? Dan buku mesti bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris, belilah buku apa ya, tak kisah, buku bahasa Inggeris asalkan tebal. Kan? Jadi kenapa dia berminat dengan buku yang tebal yang tulisan halus tu? Jadi kita ceritakan supaya budaya membaca itu dihidupkan. Di Malaysia saya rasa budaya membaca totally out. Okey ya. Itulah tujuan kita untuk berkongsi yang akan dicerita lebih lanjut oleh saudara Aziman ya. Ini adalah bentuk apa ni? Ini adalah bentuk LMS ya yang saya pun telah login. Moodle. Okey, yang akan dijelaskan. Tapi sebelum itu okey. Kejap ya. Okey, sedikit pengenalan lah di sini sebab nanti kita akan nampak dia dalam bentuk LMS ya. Ini perkara-perkara yang kita akan sentuh lah. Okey, kita nakkan contohnya guna bahasa yang konsisten lah. Kalau memang awak memang pandai bahasa Inggeris, memang selesa bercakap menulis bahasa Inggeris, tulislah bahasa Inggeris. Okey, jangan campur-campur tau. Inggeris kejap, Melayu kejap, kejap. Kita nak semua tu dilakukan secara konsisten. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh lah, dua bahasa. Tapi mestilah konsisten bahasanya lah. Nak baca rojak macam saya tulis Facebook ya. Okey, kemudian mestilah bersifat positif, sharing ya. Ejaan betul kan, positive sharing. Okey, mestilah bersifat positive sharing. Sebab kita bukan nak mengatakan di mana-mana yang salah dan ini yang paling betul. Tidak. Okey, kalau ada manfaat dia, boleh kita kongsikan bersama. Kalau gunakan gambar, katalah awak letak gambar awak dengan keluarga awak, dengan anak-anak, maka saya anggap gambar itu telah pun mendapat persetujuan. Okey, dan tidak ada gambar orang lain. Tapi kalau ada gambar orang lain, memang kita terpaksa minta kebenaran gambar tersebut,
kecuali memang memang gambar tu tak jelas lah. Macam anak-anak tengah bermain ramai-ramai kan, kita tak boleh spot ni gambar siapa kan. Dia jauh sangatnya latar belakang dia, itu tak apalah. Orang di luar negara dia faham ya. Kadang-kadang gambar tu menjadi isu ya. Okey, itu antara perkara. Dan kita akan sentuh lebih kurang 8 perkara, lebih kurang 8 perkara. Okey, bermula dengan falsafah. Kadang-kadang ada falsafah di sekolah anda, di sekolah anak anda dahulu. Yang falsafah sangat menarik untuk kita kongsikan. Nabi boleh ceritakan falsafah tu, situasi sekolah, guru kan. Maybe awak tahu macam mana perkembangan kerjaya guru, macam mana guru mengukurkan literasi dan numerical literacy. Okey, macam mana dikukuhkan perkara tersebut. Okey, macam mana dikukuhkan, kita nak belajar. Kita pun tak tahu. Okey. Dan juga dan ini maybe elemen yang penting juga. Okey, terutamanya yang kecoh kat Malaysia ni adalah penilaian belajar. Macam mana kita boleh tahu anak kita tu berjaya? Okey, macam mana kita boleh tahu anak kita tu menguasai dalam konteks yang mereka lakukan di luar sana? Okey, jadi ini elemen-elemen yang awak boleh isi berdasarkannya pemilihan anak setelah berada di Malaysia, apa pula yang kita boleh belajar. Ini saya asingkan inklusif dan juga equity, inclusivity dan juga equity. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, kerana benda ni juga akan ada dalam kita punya platform. Maka saya nak serahkan kepada Aziman. Profesor doktor tak ada, semua tak ada. Okey. Yang kalau nak paling tinggi pun panggil tuan lah kan tak kenal kan. Tapi profesor, doktor sini semua tak ada, semua kita ada sama. So nak minta Aziman ya. Kalau kat Mas Ali dia panggil Aziman ya, panggil karir ya. Dia panggil Talib kan. Dia panggil Talib kan. Okey. Untuk memulakan, tolong berikan perhatian sebab ini telefon yang kita gunakan untuk menyampaikan apa saja ya. Okey, Aziman dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Dato' Tuan. Sorry jatuh. Banyak gelabah. Gelabah sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kita soal jawab Ada soalan tanya? Okey, boleh nampak skrin? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk permulaannya, saya dah sediakan 1000 akaun. Bermakna boleh tambah lagi, semua saya rasa mungkin tak sampai lah. Kalau sampai kita boleh tambah lagi. Kan? Jadi perkara pertama, jika kita panggil kita nak kongsi kongsi pengalaman ni, saya mohon untuk daftar dulu akaun. Okey, link ada di ruang chat yang saya dah beri tu, link tu. Klik yang tu, dia akan nampak skrin macam ni lah. Isi maklumat ni semua, pastikan email tu email yang betul lah. Sebab username dan password akan dihantar ke email tersebut. Ke email yang tuan puan masukkan lah. Okey. Jadi pastikan betul. Dan maklumat-maklumat lain ni isilah. Saya rasa ringkas saja yang ni. Yang ini negara sila pilih lah. Dan lokasi ni kalau tak nak bagi tahu pun tak ada masalah. Yang ni dia akan by default you dekat mana lah. Itu pun ni kalau ada lokasi ni nanti orang kata bila kita nak compile nanti kita boleh buat persembahan tu dia lebih baik lah. Maknanya kita nak tengok impact berapa ramai orang Malaysia yang sayang Malaysia ni kan. Itu papa dalam peta kan, kita nampak dekat situ, dekat sini, dia nampak presentable lah. Kan, kita nampak peta dunia tu kan. Ni rakyat Malaysia dah sampai kan, ke Iceland pun dah sampai, contohlah. Tak tahulah ada ke tak sekolah kat sana. Okey, isi yang ni, bila dah isi submit,
Kalau dah submit, you akan terima email. Di email you masing-masing lah. Jadi bila terima email, dia akan nampak macam ni lah. Username apa, password apa, lepas tu URL. So secara mudahnya klik je URL ni. Kan, klik URL ni. Okay, saya tunjuk contoh semula. Klik je URL ni. Dia akan pergi ke sini. Kan. Dan username ni, you guna username yang you terima. UMP005. Tak samalah setiap orang. Setiap orang tak akan sama account dia. So kalau yang saya ni masuk kat sini sebab saya dah try tadi, bila masuk tu dia akan minta you tukar password dulu. Saya dah masuk, dah tukar password. Bila dah masuk, you akan nampak macam ni. Okay. Falsafah sekolah guru, ni number ini saya betulkan balik. Okey, cara perkongsiannya adalah klik dekat perkongsian ni, kan? Perkongsian, add entry. Add entry. Okey, apakah falsafah, moto dan visi sekolah anak-anak anda dulu? Jadi tulislah. Tulis ni macam tadilah tata caranya, kalau boleh jangan sekarang ni guna bahasa yang apa? Yang kita je yang faham, nanti payahlah kan. Kita kalau boleh kita nak compile benda ni, kita persembahkan kepada pembuat dasar dengan harapan dan doa kita ubahlah satu Malaysia ni. Itu satu mimpi yang besar lah, tapi kita mula dengan kecil-kecil, berapa orang yang ada ni dulu kan. Kalau Allah izin, insyaAllah jadilah kan, apa-apa pun kan. Dia tulis dengan baiklah. Falsafahnya, contoh falsafah to be a global player. Contohlah sekolah anak tu lah. Contoh. Kalau tak ada, tak ingat, tak apa. Yang ni bukan wajib kan. Lepas tu yang kedua, contoh falsafah dilaksanakan. Bagaimana? Contoh ni apa orang kata, kita kena reflect sikit lah. Kita kena merenung sekejap lah kan. Macam mana dia memberi falsafah ni diterjemah ke dalam kehidupan dan pembentukan sikap anak. Contoh kan. Macam contoh pengalaman saya, anak saya di Korea Selatan, anak saya tak pandai apa-apa bahasa Korea. Saya pun tak pandai. Kan. Tapi bila pergi sekolah, anak saya tak pernah rasa macam terasing. Walaupun cakap memang tak pandai, macam mana dia boleh faham? Kita kalau orang tua mungkin kita stres lah, betul tak? Tak pandai bahasa ni. Tapi kanak-kanak dia ada satu bahasa kanak-kanak lah. Kan? Dia boleh main, berlari kan. Jadi yang itulah yang buat saya, orang kata, saya sendiri saya tak pernah ada lah pengalaman tu. Jadi masa pergi sana baru saya kita panggil magical experience yang lain-lain bahasa ni kan. Kalau bahasa Inggeris saya rasa saya tak pelik, sebab dekat sini pun anak saya belajar bahasa Inggeris, tak adalah kata terror, tapi maknanya sebut-sebut tu dia faham lah. Kalau ni bahasa Korea memang tak reti langsung lah. Jadi perkara-perkara tu yang kita boleh kongsi lah. Apa yang nak dikongsi tu terpulang pada tuan puan lah. Dekat sini kalau pakai web ni kan, kalau kata nak masuk gambar kan, ni macam email lah. Kalau nak attach apa-apa kan, kalau nak buat dalam bentuk point, ini saya rasa kan tulislah lepas tu kalau nak letak gambar, carilah gambar upload daripada komputer kan. Carilah gambar mana-mana. Ni saya rasa orang kata tak terlalu janggal lah untuk kita semua kan. Jadi kalau dah ni kan, save and view. Save and view ni maknanya saya dah tengok lah kan. Ni yang saya dah masukkan lah. Ni ada error sikit, saya betulkan.
Kalau nak apa kata salah apa semua boleh edit. Boleh edit. Boleh edit. Nak update ke, nak tambah yang baru pun boleh. Kan? Tambah katakan anak ada 3 orang, sekolah lain-lain. Okey, boleh letaklah. Mungkin kena letaklah nama sekolah dekat sini kan supaya mudahlah kita nak tengok tu. Contohlah. So ada soalan tak? Saya rasa straightforward lah kan. Itu je. Yang lain-lain ni sama juga, cuma item dia je berbeza. Kan item ni. Kan apa yang ni kalau sekolah kasihan add entry bilangan murid. Bilangan murid ni saya dah set nombor lah. Jangan pula letak apa 90 hingga 89 kan. You estimate je, tapi estimate tu pastikan nombor lah. Kan? Sebab saya dah set tu sebagai nombor. Kalau nak buat macam ni apa 10 hingga 25 gitu kan. Saya kena tukar balik lah. Kena tukar balik. Ini pastikan masuk nombor lah. Kalau tak dia jadi error. Setting bilik darjah boleh buat dalam bentuk apa description ataupun apa keterangan luas kan, selesa dan apa ceria. Kan? Jadi letaklah gambar kalau ada gambar. Kalau boleh letak gambar yang apa? Yang tadilah macam kalau ada gambar anak orang lain tu kena hati-hatilah. Kalau anak kita sendiri tak apalah, kita yang berapa kan. Dan seterusnya. Ni gambar berkaitan yang lain-lain lah. Kalau ada gambar lain-lain boleh apa masukkan lah. Okey. Aziman, tambah sikit ya. Masa menulis tu kita berfikir untuk orang baca. Orang baca dan dapat pemahaman daripada apa kita tulis. Kita tulis sebab tu namanya impactful experience, supaya berimpact pada orang baca. Kita tak nak cerita keseronokan kita, lepas tu orang baca tak ada impact. Itu saja saya nak ingatkan. Kita belajar tulis sesuatu yang precise, concise, tak perlu panjang-panjang, tetapi orang boleh, oh macam tu je, oh macam tu falsafah dia, oh macam tu. Jadi kita reflect masa menulis tu, itu kita punya reflection kita. Okay, silakan Man. Macam itulah. Jadi tak adalah yang lain-lain ni sama je. Sama apa? Yang bezanya apa kata panggil itemnya lah. Item ni berbeza dan dia macam isi borang lah. Cuma kalau tengok kat sini jangan mungkin keliru nak buat apa ni? Ni tekan ni add entry. Add entry masukkan apa yang disukai oleh anak, ceritalah. Cerita tu macam Dr. Thomas cakap tadi lah. Kita bukan nak buat novel ni. Kita nak apa? Nak extract perkara-perkara penting, isi-isi penting yang apa yang boleh jadi rujukan di peringkat ibu bapa sendiri, sekolah sendiri, kalau boleh sampai ke kementerian. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kita tak boleh paksa lah. Tapi kalau benda ni betul-betul bernilai, saya yakin lah bukan setakat Kementerian Malaysia je, KPM saja. Saya rasa mungkin United Nations sendiri pun, UNESCO sendiri pun willing to memang publish ke kan. Contohlah kan, saya tak tahulah. Azimin, saya rasa tantah ini satu daripada yang pernah berlaku selama ini di dunia ini yang kita buat ni. Maybe orang tak pernah lagi kumpulkan pengalaman sebegini. Dia banyak yang adanya, dia cerita dia panggil apa, dia spesifik kepada satu-satu sistem pendidikan negara. Jadi kita kalau tengok satu saja mungkin apa orang kata kita hanya nampak satu je lah. Tapi kalau kita tengok multi dimension dan kita pick up nilai-nilai yang mana ada kelompongan di tempat kita, itu memang ni lah. Tempat lain mungkin dia biasa dah nak ajar anak melintah jalan apa semua, mungkin dah biasa dah. Tapi kita kan mungkin kan jadi benda macam itulah. Ni sekolah ni apa Aziman, sekolah kita depan jalan tapi tak pernah bawa anak melintah jalan. Tak, maknanya
Practical. kita panggil aspek-aspek penilaian risiko kan. Maknanya bukan orang tua, orang besar, dewasa saja yang kena cakna. Budak-budak lagi lah patutnya dia boleh buat penilaian sendiri. Dia boleh menilai, okey, oh ni bahaya, ini apa. Itulah apa kata kita sama-samalah baiki kan. Itu je lah kot doktor. Saya rasa simple je. Satu lagi, anda tak perlu isi semua. Ya. Pilih saja di mana yang bersesuaian. Okey. Boleh lompat terus kat bawah. Kemudian di bawah sekali tu ada satu ruangan dan lain-lain. Katalah awak punya pengalaman ni unik sangat. Katalah anak awak tu jatuh ke, bergaduh ke, ataupun ada satu counter act yang dibuat oleh sekolah yang you rasa, oh my god, tak pernah terfikir sekolah buat macam ni sehingga anak you sekian-sekian, tapi tak tahu letak kat mana tulisan tu. Pergi kat bawah sekali. Yang ni tema bebas ni, apa sahaja perkongsian. Jadi saya buat secara generalnya, okey, letak tajuk dan apa yang nak dikongsikan tu lah. So kat sini boleh letak gambar kalau ada gambar kan. Itulah kalau kata ada banyak lagi, add entry lagi lah. Kan? Dah add satu, boleh add multiple, boleh tambah banyak lah. Okey, saya bagi satu pengalaman sebagai contoh. Ketika hari-hari hari-hari Kristian, hari-hari perayaan ke hari-hari istimewa Kristian, mereka ada menyanyi tau. Okey, tapi dia kata, katalah anak saya Salis kan, Salis, you don't have to stand up, you sit down and you don't have to sing this song because you are Muslim. This song is only for Christian. Jadi apa yang saya belajar di situ? Apa yang saya boleh belajar bila anak saya kata, dia balik rumah dia kata, ayah tadi kawan-kawan semua nyanyi lagu Kristian, tapi cikgu kata so sit down, diam-diam, sebab itu lagu. Lepas tu dia contoh kalau anak kita bawa kek, simpan, bawa balik, tunjuk kat mak kau, beritahu jangan bagi kek sebab this is not a healthy food. Kan? Jadi apa pengajaran kita boleh dapat kat situ? Contohlah kan yang tak boleh masuk kat mana-mana kan. Walaupun benda tu kecil, tapi practicality tu sangat menyentuh hati kita sampai sekarang. Bahawa bila kita nampak orang lain beragama lain, kita pun kena respect agama dia. Sebagaimana saya pernah direspect oleh agama saya. Sebab anak saya pun diam, kenapa pula tak boleh nyanyi? Anak kita nak nyanyi je sebab kawan-kawan nyanyi. Kan? Hallelujah kan semua kan. Tapi dia diam je. Cikgu dia beritahu, don't sing because this is a Christian song. Kita dengar pun, oh my god, bagusnya cikgu kat sekolah sana kan. Macam tu lebih kurang ya. Okey, ada ke Azman? Tak ada dah. Ni tak. Saya rasa tu je kot. Sama je yang lain tu. Okay. So, yang ini yang ini dah berisi dah Azman lah. Man dah berisi mana? Kalau dah sign up tu, dah boleh mulalah. Kalau ni saya ada nak betulkan sikit ada macam error sikit ni yang 1 2 3 4 ni tak ikut sequence proper ni. Tak apalah Tapi kalau nak ni dah boleh start, dah boleh lah, dah ready lah ni. Okey, terima kasih Aziman ya. Tujuan kita apa ni sebab kita nak semua orang baca nanti. Kita nak share ni. Bukan kita nak simpan buat bodoh aja. Kita nak share, kita kalau boleh kita akan lantik editor ke whatever, kita nak compilekan benda ni, dia tengok kita sebab kita tak tahu apa yang bakal kita jumpa. We don't even know what actually happening. Jadi kita nak tengok dulu dengan sistem yang macam ni, maybe kita boleh share dan kita akan tengok kemungkinan lain untuk dikongsikan ke seluruh orang. Okey, jadi anda sebagai penyumbang. Dan nama-nama tu penting, kenapa? Nanti kita letak kat belakang tu. Okey, nama-nama mereka telah menyumbang kepada kisah-kisah dekat situ. Okey, nama awak akan ada kat situ sebagai satu penghormatan untuk whatever lah kan. Sebab tu kita buat macam ni. Saya sangat berterima kasih lah kepada Aziman ya. Memang saya punya idea nak buatkan platform, tapi nampaknya Aziman dengan UMP dan menggunakan platform yang ada kat sana, so kita manfaatkan saja. Okey, saya rasa itu saja daripada pihak admin. Sekarang kita buka kepada soalan, open you punya mic dan tanyalah soalan yang lengkap-lengkap. Nak beri pandangan pun tak apalah. Okey, silakan.